Kenapa perlu ada medical card? Sedangkan hospital kerajaan kan ada. Bayar pun murah je. This is my first song. Take back my life song. Please let my life song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan. Okey, hari ni abang nak sharekan kenapa kita still kena ada medical card sedangkan hospital kerajaan kan ada kan? Betul tak? Okey. So hari ni abang nak sharekan 4 sebab. Sebab yang pertama, untuk kurangkan waiting list apabila nak dapatkan rawatan. Hospital kerajaan bukannya tak bagus. Hospital kerajaan bagus. Tapi pesakit yang datang terlalu ramai. Bila terlalu ramai, jadi kita kalau nak dapatkan rawatan, kita kena tunggu. Kalau setakat demam biasa, demam sikit-sikit, mungkin luka-luka ringan, then okey lah kita boleh tunggu. Tapi macam mana kalau rawatan kita nak dapatkan tu melibatkan rawatan contoh macam penyakit kritikal, kanser ke, melibatkan buah pinggang ke, benda yang nak cepat. So kenapa kita kena ada medical card? Supaya at least kalau kata pergi hospital kerajaan penuh, kita boleh dapatkan rawatan dekat hospital swasta. Okey, sebab yang kedua, hospital kerajaan walaupun memanglah murah, tapi bukan semua benda murah dan free ya. Okey. Contohnya yang melibatkan pembedahan atau melibatkan penyakit kritikal. Contoh kalau macam buat pembedahan jantung, biasanya yang paling biasa buat pembedahan jantung, masukkan stent apa semua. Benda-benda macam tu perlukan kos. Ataupun mungkin yang melibatkan kemalangan. Kemalangan kalau biasa dengar kan, mungkin ada kawan-kawan kat luar sana yang ada pengalaman accident, masuk besi, masuk skru. So benda-benda macam tu walaupun di hospital kerajaan tetap kena bayar dan kosnya pun tak murah, tak kurang daripada RM10,000. That's why bila ada medical card, walaupun hospital kerajaan ni bukan hospital panel, tapi kita still boleh claim. Dekat situ at least mengurangkan kita punya beban. Sebab yang ketiga, okey, rawatan lebih selesa apabila kita ke hospital swasta. Selesa ni maksudnya macam mana? Okey. Biasanya kalau hospital kerajaan, siapa yang biasa pernah pergi kan, mungkin boleh nampak dekat hospital kerajaan ni bila terlalu ramai, kadang-kadang satu ward tu ada sampai belas-belas, puluh-puluh orang pesakit. So dekat situ untuk pesakit dan termasuk untuk orang yang menunggu dekat situ tak boleh lah. Kalau kita nak demand, kita nak selesa, nak privacy apa semua, memang tak ada. Tapi kalau dekat hospital private ni, kita boleh dapat contoh satu bilik mungkin setakat 4 orang atau 2 orang atau mungkin satu bilik seorang. Even dekat hospital private ada satu bilik yang dalam bilik ward tu dia ada bilik pantry dan ada bilik untuk orang yang menunggu. So dekat situ lebih selesa, lebih privacy. So itu adalah pilihan yang kita ada apabila kita ada medical card. Okey, sebab yang keempat adalah untuk dapatkan second option apabila kita dapatkan rawatan. Kenapa perlunya second option? Okey. Apabila kita dapatkan rawatan, kadang-kadang mungkin contohlah kalau kita pergi ke hospital kerajaan atau mungkin ke hospital A lah. Kalau pergi hospital A, okey, doktor suspek mungkin penyakit sekian-sekian. Tapi biasanya kalau benda-benda yang melibatkan penyakit kritikal ni, lebih baik kalau kita sebenarnya dapatkan second option. Go for second doctor. Maksudnya pergi ke doktor lain ataupun klinik lain atau hospital lain untuk tanya pendapat doktor tu. Sebab kadang-kadang doktor A kata penyakit ni tak serius. Rupa-rupanya bila pergi ke doktor B, oh ini penyakit ni sebenarnya penyakit sekian-sekian dan dah berada tahap serius. So second option ni atau second opinion ni sebenarnya sangat penting bila melibatkan kesihatan. At least bila kita ada medical card, kita sentiasa ada second option. Kalau kita tak ada medical card, mungkin kalau nak pergi hospital private, kena pakai duit sendirilah, kena pakai cash lah. Even kalau kata nak pergi, katalah kita dah pergi hospital kerajaan ni, then pergi ke hospital kerajaan lagi satu, still doktor biasanya kalau dekat hospital kerajaan ni, doktor pakar dia terhad. Jadi kadang-kadang mungkin hospital yang berbeza tapi doktor yang sama. Jadi kat situ bila kita ada medical card ni, kita boleh dapatkan second opinion daripada second doktor
di tempat lain ataupun di hospital swasta. Okay, untuk kawan-kawan yang mungkin belum ada plan medical card ataupun plan takaful, abang syorkan supaya pertimbangkanlah untuk ada medical card ni. Sebab kadang-kadang kita rasa terlalu selesa, kita rasa benda semua disediakan oleh kerajaan. Okey. Kalau biasa pernah tengok mungkin dekat Facebook ataupun dekat TV, dekat bersamamu, macam mana kadang-kadang setengah orang terpaksa merayu untuk dapatkan bantuan perubatan. Kalau dulu dekat surat khabar pun banyak. Saban minggu, setiap minggu at least mesti ada cerita pasal tak cukup duit untuk tampung kos rawatan. So at least bila kita ada medical card ni, kita ada kita create kita punya jalan sendiri atau kita punya option, supaya bila benda tu berlaku kita tak adalah tersepit atau terdesak. Sebab kalau nak minta bantuan pun, yes, betul, kita boleh minta bantuan ke zakat, kita boleh minta bantuan mungkin dekat mana-mana badan-badan kebajikan, dan kita boleh minta bantuan dekat, mungkin kita boleh minta sumbangan dekat Facebook ke media sosial, tapi benda tu makan masa. So kadang-kadang ada benda kita perlu dapatkan rawatan yang cepat, dia tak boleh nak tunggu-tunggu lagi. So at least bila kita ada medical card kat situ, benda tu memudahkan kita punya urusan. Okey, so untuk kawan-kawan kat luar sana, kalau nak tahu lebih lagi pasal medical card ataupun pasal apa-apa plan takaful, boleh roja abang search abang punya FB Hidayat Hamid Otai Takaful, atau mungkin boleh tanya kawan-kawan kat luar sana yang, sebab sekarang ni ramai ejen takaful kat luar, boleh tanya kawan-kawan. Okey, so sekian saja. Assalamualaikum. Tak kaya tak apa, janji kena ada takaful.